Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadual di bawah menunjukkan kos dalam RM juta untuk membina beberapa lebuh raya yang menghubungkan bandaraya A hingga I. Hitung kos minimum untuk membina lebuh raya itu supaya setiap bandaraya dihubungkan secara langsung atau tidak langsung. Seterusnya, jika lebuh raya yang menghubungkan pusat pentadbiran kerajaan di bandaraya B dan E diberi keutamaan, hitung pertambahan dalam kos minimum untuk memenuhi keutamaan tersebut. Jadi kita punya alfabet A sampai I ni sebenarnya mewakili kita punya bandar-bandar yang ada. Okay? Jadi pertama sekali kita kena lakarkan graf berdasarkan jadual yang dia bagi ni. Kita ada 9 bucu, jadi kita buat 9 dot. Labelkan. Dan seterusnya kita lakarkan kita punya tepi berdasarkan maklumat dalam jadual yang dia bagi. Tepi yang kita ada adalah AB, pemberat dia 4. Seterusnya AC, pemberat dia 2. Seterusnya BC, pemberat dia 3. BE, pemberat dia 7. BF, pemberat dia 6. CD mana D kita? Okey. CD pemberat dia 5. Okey, lepas tu DE pemberat dia 6. Lepas tu EF, pemberat dia 4. EG, pemberat dia 4 juga. Lepas tu FG, 5 pemberat dia. FH juga 5. Kemudian GH pemberat dia 2. HI pemberat dia 6. Okey, ini kita punya graf based on maklumat yang dibagi pada table lah. Okey. Jadi di sini kita kena pastikan semua bucu-bucu kita ni ataupun semua bandar-bandar kita ni berhubung dengan kos pembinaan lebuh raya yang minimum. Makna kata kita kena buat graf pokok. Untuk bilangan bucu kita ada 9. Manakala untuk bilangan tepi kita tak boleh nak congak. Sebab apa? Tepi ni terlalu banyak. Kalau congak nanti takut silap. Jadi kita kena tuliskan dulu tepi-tepi yang kita ada. Kemudian kita just jumlahkan lah. Okay? Jadi tepi yang pertama adalah AB. Kemudian AC. Seterusnya BC. BE. BF. CD. DE. EF. EG. FG, FH, GH dan juga HI. Jadi kita tambahkan semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, maksudnya kita ada 13 tepi. Cuma bila kita nak buat graf pokok, antara syarat dia adalah bilangan tepi mestilah kurang 1 daripada bilangan bucu. Bucu kita dah kata 9. Jadi sepatutnya graf kita tu cuma ada 8 tepi.
Sedangkan di sini ada 13 tepi, bermaksud ada lebihan sebanyak 5 tepi. Jadi apa nak buat? Kita akan cari 5 tepi untuk dibuang. Jadi cari 5 tepi dengan bacaan pemberat yang paling besar. Itu yang kita akan buang. Dekat graf ni kita ada satu tepi dengan bacaan pemberat 7. Jadi kita buang tepi tersebut iaitu BA. Seterusnya kita akan buang tepi dengan bacaan pemberat 6 iaitu tepi BE, tepi DE dan juga tepi HI. Jadi sekarang ni kita baru buang 4 tepi, kita kena buang 5 tepi. Lagi satu tepi, kita akan buang tepi dengan bacaan pemberat 5. Okey, dekat graf ni ada 5 tepi, ada 3 tepi, ada 3 tepi dengan bacaan pemberat 5. Kamu pilihlah mana-mana yang kamu nak buang. Cuma kalau cikgu rasa cikgu nak buang tepi yang FH tu. Okey. Okey, sekarang kita dah decide 5 tepi yang kita nak buang. Jadi kita lukis semula bucu-bucu dan tepi-tepi yang masih tinggal. Sekarang tepi yang masih tinggal adalah tepi AB, pemberat dia 4, kemudian AC, pemberat dia 2, seterusnya BC, pemberat dia 3, CD, pemberat dia 5, seterusnya EF. EF ni pemberat dia 4. Okey, lepas tu EG. Betul. EG, pemberat dia 4 juga. Okey. Lepas tu FG. FG pemberat dia 5. Kemudian GH. Okey. Untuk GH pemberat dia 2. Okey, berapa tepi yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kita ada 8 tepi, iaitu kurang 1 daripada bilangan bucu. Kalau kita tengok graf yang kita baru lukis ni, ini bukan graf pokok. Sebab apa? Bucu I ni adalah tidak berkait dengan bucu-bucu yang lain. Jadi, kita kena bawa balik satu tepi daripada 5 tepi yang kita dah buang tadi. Okay, sebab kita nak pastikan I ni berkait. Sekarang kita akan bawa balik tepi HI tadi. Okay, cikgu hubungkan menggunakan pen merah nak menunjukkan dia dibawa masuk. Okey, pemberat dia adalah 6. Okey. Sekarang ni, walaupun kita dah hubungkan bucu I ni, graf ni masih bukan graf pokok. Sebab apa? Bucu E, F, G, H dan I ni tidak pula berkait dengan bucu-bucu A, B, C dan D. Maka, kita kena bawa lagi satu tepi daripada tepi-tepi yang kita dah buang tadi untuk pastikan semua bucu ni berhubung ataupun berkait. Jom kita tengok sama-sama tepi mana yang kita boleh bawa masuk balik. Okey, tadi tepi HI kita dah bawa masuk. Kalau kita bawa masuk tepi FH balik, ianya tak akan mengubah apa-apa. Okey, sebab still sama je, bucu-bucu ni tak berhubung. Kalau kita bawa masuk tepi BE, ianya akan berhubung, tetapi BE ni pemberat dia besar. Okey, kita kena pastikan pemberat kita tu minimum. Okey, jadi tepi yang tinggal adalah tepi BF dan juga DE. Okey, dua-dua ni kita boleh bawa masuk sebab akan menyebabkan semua bucu ni berhubung. Cuma cikgu nak bawa masuk tepi DE. Okey. Okey, ingat kalau kamu rasa nak buat tepi BF pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma cikgu nak tepi DE lah. Okey. Sekarang ni semua bucu dah berhubung. Tapi adakah ianya dah jadi graf pokok? Masih belum. Sebab apa? Ada kitaran dekat sini. Okey, kan ada salah satu syarat graf pokok mestilah tidak ada kitaran, tidak berlakunya kitaran. Dekat sini ada kitaran.
Siap ada dua kitaran pula tu. Kitaran yang pertama adalah EFG, kitaran yang kedua adalah ABC. Jadi apa nak buat? Kita akan buang satu tepi daripada setiap kitaran ni. Okay, jadi mula-mula cikgu nak buang tepi yang ada pada kitaran EFG ni. Okay, nak buat macam mana? Kita buang tepi dengan bacaan pemberat yang paling besar, iaitu FG. Okay, jadi cikgu buat macam ni menunjukkan kita nak buang lah. Sebab nanti lepas ni kita akan lukis yang baru kan. Okay, untuk kitaran ABC ni sama juga, kita akan buang tepi dengan bacaan yang paling besar, okay, iaitu tepi AB. Okay, sekarang ni bila kita dah buang dua tepi ni, cuba kita lukis balik bucu-bucu dan tepi-tepi yang kita dah update ni. Jadi sekarang tepi-tepi yang kita dah update adalah tepi AC, pemberatnya 2, tepi BC, pemberat dia 3, tepi CD, pemberat dia 5, tepi DE, pemberatnya 6, tepi EF, pemberat dia 4, tepi EG, pemberat dia 4, tepi GH, pemberatnya 2, dan yang terakhir tepi HI, pemberatnya 6. Okey, cuba kita kira berapa tepi yang kita ada dekat graf yang kita dah update ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 tepi. Okey, bucu kita ada 9, tepi kita ada 8. Cantik sangatlah. Okey, ini adalah graf pokok kita. Sebab penuh semua syarat. Okey, yang pertama apa dia? Mesti graf mudah. Tidak ada gelung, tidak ada berbilang tepi. Lepas tu semua bucu mestilah berkait. Okay? Kemudian tidak ada kitaran. Dan yang terakhir, bilangan tepi kurang satu daripada bilangan bucu. Okay? Kita dah siap dah ni. Okay? Kalau ikutkan kita dah siap. Cuma soalan minta apa? Hitungkan kos minimum untuk membina lebuh raya itu supaya setiap bandaraya dihubungkan secara langsung atau tidak langsung. Jadi kita just total upkan lah semua ni. Okay? 3 tambahkan dengan 5, tambahkan dengan 2, tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 4, tambah dengan 4, tambah 2, tambah 6. Guna kalkulator untuk kira. 3 tambah 5, tambah 2, tambah 6, tambah 4, tambah 4, tambah 2, tambah 6. Okey, jadi kos minimum untuk pembinaan lebuh raya adalah RM 32 juta.